Jenis-jenis najis. Pertama, najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Kedua, najis mutawassitah, iaitu najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contoh, air kencing, tahi dan darah. Ketiga, najis mughallazah, iaitu anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah daripada kedua-duanya. Cara membersihkan najis. Najis mukhaffafah. Pertama, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Najis mutawassitah. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Najis mughallazah. Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Menjaga kesucian, iaitu mandi wajib atau bertayamum, membuang sampah di tempatnya, memakai pakaian bersih dan kemas, membersihkan kawasan sekolah, memakai kasut, beristinja dengan sempurna dan berwuduk. Anugerah murid terbersih. Hakim murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Taman Seri Damai, beliau telah dinobatkan sebagai tokoh murid 3K, iaitu kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Penampilannya yang kemas menutup aurat serta bersih melayakkannya untuk menerima anugerah tersebut. Selain itu, hakim mengamalkan sifat mahmudah yang lain seperti menjaga wuduk, membersihkan kelas, mengemas rumah dan sering dilihat mengutip sampah di sekitar kawasan sekolah. Hakim sedar bahawa menjaga kesucian diri bukan sahaja menandakan kesempurnaan iman seseorang, tetapi amalan tersebut juga mempunyai kepentingan dan faedah yang banyak. Orang yang menjaga kesucian akan sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Mereka juga akan berasa selesa dan segar untuk bergerak ke mana-mana. Carta menunjukkan jenis-jenis najis, iaitu pertama, najis mukhaffafah, kedua, najis mutawassitah, ketiga, najis mughallazah. Nota ringkas berkaitan najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Najis terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Pertama, najis mukhaffafah.
Contoh, air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara menyucikannya iaitu renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Najis mutawassitah. Contoh, najis lain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya, air kencing, tahi dan darah. Cara menyucikannya, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan bau, warna dan rasa. Ketiga, najis mughallazah. Contoh, anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitannya dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Cara menyucikannya, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Basuh dengan air tanah 1 kali, basuh dengan air mutlak 6 kali, sehingga hilang kesan bau, warna dan rasa. Latihan, bulatkan jawapan yang betul. Pertama, najis mukhaffafah bermaksud A. Najis ringan, B. Najis berat, C. Najis pertengahan, D. Najis sederhana. Kedua, buang najis, cuci tempat yang terkena najis hingga hilang warna, bau dan rasanya. Merujuk kepada najis A. Mutawassita, B. Mughallazah, C. Mukabbirah, D. Mukhaffafah. Ketiga, berikut adalah jenis-jenis najis kecuali A. Mutawassitah, B. Mughallazah, C. Mukhaffafah, D. Mutahharah. Keempat, najis yang tidak dapat dilihat zatnya merujuk kepada A. Najis najmi, B. Najis aini, C. Najis hukmi, D. Najis umami. Kelima, anjing dan khinzir serta benda-benda yang terbit daripada kedua-duanya merujuk kepada najis A. Mukassarah, B. Mughallazah, C. Mutawassitah, D. Mukhaffafah. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Latihan seterusnya, nyatakan contoh najis dan cara menyucikannya. Pertama, najis mughallazah. Contoh najis, cara menyucikannya. Kedua, najis mukhaffafah. Contoh najis, cara menyucikannya. Ketiga, najis mutawassitah. Contoh najis, cara menyucikannya. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Jawab soalan-soalan di bawah. Pertama, berikan maksud bersuci. Kedua, najis terbahagi kepada 2 bahagian iaitu najis hukmi dan najis aini. Nyatakan maksud bagi kedua-dua najis tersebut. Pertama, hukmi, kedua, aini. Ketiga, sebutkan jenis-jenis najis. Keempat, sebutkan alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul.
Tandakan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Pertama, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Kedua, najis terbahagi kepada 4 bahagian. Ketiga, darah termasuk dalam kategori najis mutawassitah. Keempat, salah satu najis ialah najis mughallazah. Kelima, kita perlu membasuh pakaian yang terkena najis mukhaffafah banyak kali. Keenam, najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 3 tahun. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Lengkapkan peta bulatan di bawah. Ibadah diterima Allah. Hidup tenang dan harmoni. Dimurkai Allah. Menandakan kesempurnaan iman. Mendapat dosa. Terhindar daripada penyakit. Hidup menjadi gelisah. Mendapat pahala. Murid-murid, sila isi peta bulatan dengan kepentingan bersuci. Merujuk situasi di bawah, nyatakan tindakan yang perlu kamu lakukan. Murid-murid, sila lihat bahan grafik yang disediakan. Kamu telah mengambil wuduk dan memakai pakaian yang bersih semasa dalam perjalanan ke surau. Tanpa disedari, baju kamu telah terkena tahi burung. Semasa dalam saf, kamu terlihat tahi burung pada baju kamu. Apakah tindakan yang perlu kamu lakukan untuk menunaikan solat? Murid-murid, sila tulis tindakan yang perlu saya lakukan. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk Mari Bersuci. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.